Okay, jadi untuk topik hari ini kita akan sambung berkaitan dengan gambaran tentang agama Islam, tapi lebih fokus kepada keistimewaan agama Islam lah. Agama kita ni ada keistimewaan dia, yang mana agama Islam ni merupakan satu-satunya agama yang Allah sendiri iktiraf dan menyatakan satu-satunya agama yang Allah terima di sisinya, dan pastinya agama Islam ni sangat istimewa. Okay, jadi kalau lihat kepada gambar yang saya tunjuk ni, okay, tasawur Islam. Islam tu apa dia? Ni ciri yang di tepi-tepi keliling tu adalah ciri-ciri keistimewaan dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tapi kita fokus pada hari ni 5 je lah. Yang pertama Rabbani, yang kedua As-Sabat wal Murunah, yang ketiga Waqi'iyah, yang keempat Tawazun, yang kelima Syumul, yang keenam Alamiyah, yang ketujuh Wasatiyah. Wasatiyah. Ini semua perkataan daripada bahasa Arab lah. Sebab Islam pun asal daripada bahasa Arab. Jadi ciri-ciri keistimewaan dia ni pun semua diambil daripada bahasa Arab. Hari ini kita akan fokus pada Rabbani. Kita hanya fokus pada Syumul, Universal ataupun Alamiyah, Praktikal ataupun Waqi'iyah, Wasatiyah. Wasatiyah. Okey. Jadi untuk topik yang pertama ni, yang pertama iaitu ciri-ciri agama Islam itu ialah Rabbani. Rabbani. Macam ada orang tu pun, macam ada individu pun yang menggunakan nama Rabbani. Okay, jadi Rabbani ini adalah bermaksud ketuhanan. Berasal daripada perkataan bahasa Arab ke Rabb. Kalau dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Rabb tu maksud Tuhan. Bila dia dinamakan Rabbani, bermaksud ketuhanan. Jadi apa-apa jua yang berasal daripada Tuhan. Itu maksudnya segala hukum, segala konsep, segala nilai, segala peraturan dan apa-apa sahaja yang terdapat dalam agama Islam itu semuanya ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Rabbani. Agama kita berasal daripada, dikatakan agama samawi, agama yang berasal daripada Allah, yakni Tuhan kita. Jadi segala-galanya berasal daripada Tuhan. Itulah dikatakan sebagai ciri-ciri istimewa yang pertama, Rabbani. Jadi agama Islam ni bukan berasal daripada hasil pemikiran dan ciptaan manusia. Macam yang kita dah jelaskan pada minggu lepas, agama tu ada dua, agama samawi dengan agama budaya. Kalau agama budaya tu agama yang tercetus daripada pemikiran manusia itu sendiri. Contoh macam agama Buddha. Dikatakan daripada seorang individu tu ada keluar, lepas tu dia duduk bawah pokok apa, dapat ilham, tercetus untuk menghasilkan satu ajaran yang akhirnya menjadi agama ramai ikutan manusia lah. Itu agama budaya. Okay, jadi peranan manusia ni dia hanya sekadar memahamkan, memperkembangkan dan melaksanakan apa yang ada dalam Islam tu untuk dikaitkan dengan kehidupan mereka lah. Manusia walau setinggi mana pun kedudukannya, tak ada hak ataupun tidak boleh membuat sebarang perubahan terhadap urusan ketuhanan. Jadi apa-apa yang Allah tetapkan hukumnya, contohnya solat wajib. Jadi manusia tak boleh kata solat ni tak wajib. Wajib hanya untuk orang-orang tertentu je. Salah. Islam telah menetapkan wajib, Allah telah menetapkan kewajipannya, maka tidak ada hak walaupun orang tu tinggi sampai 10 PhD pun, ataupun jawatan dia maharaja yang terbesar kat dunia ni pun, dia tidak boleh mengubah ketetapan atau ketentuan yang Allah telah ciptakanlah untuk hukum-hukum tertentu. Maknanya halal, hukum haram, halal, dosa, pahala, baik, buruk, jahat dan sebagainya. Okay, itu berkaitan dengan ciri yang pertama iaitu Rabbani. Ciri yang kedua, Syumul. Syumul dalam bahasa Arab. Arti Syumul menyeluruh, komprehensif. Syumul menyeluruh. Iaitu Islam ni merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, serta mencakupi segala aspek kehidupan setiap manusia. Jadi semua kehidupan kita ni, kalau katakan kita kaitkan dengan kehidupan kita ni, daripada kita celik mata, bangun tidur je, Islam dah ajar dah macam mana cara dia. Kena baca doa, Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia baca doa, dia bersyukur
segala puji kerana Allah SWT masih lagi hidupkan kita. Lepas tu kena buat apa sampailah kita tutup mata, semua Islam dah ajar. Daripada pakai baju, nak makan, nak mandi kan, masuk bilik air macam mana, bercakap dengan orang macam mana, dan segala-galanya memang Islam tu dah ajar dan semuanya menyeluruh, mencakupi segala aspek kehidupan. Jadi Allah SWT ini maha sempurna. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha luas pengetahuan. Jadi apabila Allah yang maha sempurna, maka Allah tu juga telah menyatakan agama Islam tu satu-satunya agama yang Allah terima, maka sudah pasti Allah akan menyempurnakan agamanya. Jadi agama Islam tu ialah agama yang sempurna, yang sempurna. Segala-galanya ada dalam agama kita lah, dalam Islam. Namun demikian, tak semua kehidupan manusia ni dijelaskan dengan terperinci. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis tu tidak dinyatakan secara terperinci. Sebagai contoh, tentang penciptaan laptop. Dalam Al-Quran tak ada nyatakan lah dalam macam mana penciptaan, macam mana misalnya nak cipta laptop kan, ataupun nak buat roti canai ke, ataupun nak buat roti benjo, tak ada dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Kerana Al-Quran dan Al-Hadis tu hanyalah disampaikan semasa hayatnya Rasulullah SAW. Rasulullah hidup, Rasulullah lah yang menyampaikan wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah wafat, tak ada lagi dah sumber-sumber utama dalam agama kita ni. Jadi sebahagian besar yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tu hanya secara umum dan prinsip saja, basic ataupun formula lah. Faham formula ni, maka apa-apa keadaan situasi pun dia dah boleh adapt, dan dia boleh sesuaikan lah dengan kesesuaian masa dan peristiwa yang berlaku lah. Jadi perinciannya ni dibiarkan kepada manusia, ikut kesesuaian masa, suasana bentuk kehidupan dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan Islam tu sangat sesuai untuk semua manusia dan semua zaman. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama menyatakan para ilmuwan itu, para alim ulama itulah dikatakan sebagai pewaris Nabi, kerana semua prinsip-prinsip yang ada dalam agama kita ini telah pun tidak ada pertambahan kerana Rasulullah telah wafat. Tapi golongan ulama inilah yang menjelaskan apakah yang dibolehkan, apakah yang tidak dibolehkan berdasarkan kepada prinsip-prinsip asas untuk diterjemahkan dalam suasana baru. Contohnya banyak peristiwa sekarang ni tak pernah berlaku pun pada zaman Nabi ataupun pada zaman sahabat. Tapi ulama-ulama zaman kita ni lah yang memperincikan, mencari apa prinsip-prinsip, kaedah-kaedah ataupun yang bersesuaian dengan kaedah-kaedah utama itu untuk dinyatakan hukumnya, boleh ke tak boleh. Sebab tu dikatakan Islam ni agama yang syumul, menyeluruh. Contohnya macam topik zaman sekarang ni, isu yang tak ada pada zaman Nabi Muhammad, banyak. Sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nahli ayat 89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan ke atas engkau, yang Nabi Muhammad SAW, al-kitab, iaitu Al-Quran, sebagai penjelas. Tibyanan ni penjelas, menjelaskan, likulli syai'in, bagi semua perkara, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, busyra, dan berita gembira lil muslimin, untuk semua orang Islam. Itulah Al-Quran tu penjelas kepada setiap perkara. Yang ketiga, universal, iaitu alamiyah. Bahasa Arab dia alamiyah, iaitu universal. Universal ni bermaksud agama Islam ni tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang. Jadi Islam ni bukan terikat pada zaman Nabi Muhammad je ataupun pada zaman sahabat. Tidak. Dia selama-lamanya sehinggalah hari kiamat. Universal. Islam tu tidak terikat dengan masa ataupun hanya terhad kepada tempat. Contohnya agama Islam ni kat negara Arab je. Negara Nusantara ni Melayu tak ada agama Islam. Bukan. Dan juga ruang. Bukan juga. Islam ni tidak terikat. Itulah dikatakan universal. Islam ni sesuai untuk semua manusia
semua bangsa dan pada semua ketika. Inilah aspek alamiah, merangkumi tiga utama, syariah, akhlak dan akidah. Tidak ada satu bangsa pun yang lebih mulia dalam dunia ni semenjak daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, kecuali pembezanya ialah pada sejauh mana ketakwaan manusia tu. Makin bertakwa seorang itu semakin mulia. Tak kiralah orang tu orang yang kurang anggota ke, OKU ke, ataupun orang tu orang yang kaya banyak duit ke, hartawan, ataupun orang tu ialah orang yang sangat cantik kan, ataupun orang tu orang yang macam mana sekalipun, kulit putih ke kulit hitam, kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak banyak amal kebaikannya, maka dia tidak dikira sebagai orang yang paling hampir atau paling mulia. Dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min zakarin, daripada lelaki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu semua syu'uban, berpuak-puak, wa qabaila, berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kamu semua ni saling-saling mengenali, saling mengenali. Walaupun demikian, inna akramakum, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di kalangan kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, iaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi dinyatakan ayat ini, Allah menjadikan di dunia ini macam-macam jenis. Ada kaum tu, kaum ni kan, ada kabilah tu, kabilah ini. Tujuannya untuk saling mengenali. Tapi yang paling mulia di sisi Allah bukan kabilah-kabilah tertentu, bukan bangsa tertentu, tetapi hanyalah orang yang bertakwa. Jadi tanggapan orang Yahudi mengatakan mereka tu bangsa pilihan sebab Nabi banyak daripada kalangan mereka, itu silap, satu kesilapan lah. Jadi manifestasi kesejagatan atau keuniversalan, kealamiahan tu, Islam tu bukan saja meliputi sama manusia, tapi universalnya itu meliputi semua makhluk Allah. Jadi kesejagatan tu melibatkan bukan hanya manusia tapi makhluk yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, terutamanya. Kerana kalau kita lihat ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah, bila kamu menjalankan penyembelihan, maka perelokkanlah penyembelihan binatang. Kerana nak katanya Islam tu memang menitik beratkan untuk sembelih binatang pun kena ada cara yang sesuai. Maknanya ada unsur rahmat kat situ. Jadi Islam ni bukan hanya menjaga kebaikan untuk sama manusia, tetapi hubungan manusia dengan binatang, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan pun menitik beratkan. Kalau pertumbuhan pula, kalau kita lihat dalam sirah, dalam peperangan yang Islam terlibat, ada garis panduan, iaitu tidak boleh mematahkan atau menebang mana-mana pokok sepanjang berlakunya peperangan tu. Jadi memang adanya unsur rahmatan lil alamin tu, menjaga alam, menjaga tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Bagaimana firman Allah SWT, ini dalam surah Al-Anbiya yang saya nyatakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ni biasa kita dengar sempena Maulid, Maulid Rasul. Kalau Maulid Rasul dalam ceramah-ceramah, ayat inilah yang biasanya penceramah menyatakanlah. Artinya iaitu wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali atau melainkan rahmatan, sebagai rahmat, membawa rahmat untuk sekalian alam. Alam ni apa yang dikatakan sebagai alam? Siapa boleh bagi jawapan? Alam tu apa dia? Seluruh makhluk. Semua makhluk. Ada jawapan lain tak? Alam tu apa? Dalam ayat ni Allah mengatakan Nabi Muhammad tu ialah sebagai rahmat kepada sekalian alam, sekalian, seluruh alam. Jadi alam tu apa dia yang dikatakan alam? Jawapan lain ada? Kehidupan.
Ya, Kehidupan melambangkan kewujudan Allah. kehidupan Yang melambangkan kewujudan Allah. yang melambangkan kewujudan Allah. Bolehlah itu kira termasuk dalam maksud dia. Tapi yang paling tepatnya alam ni ulama beritahu yang dikatakan alam tu ialah ma siwallah. Sesuatu yang bukan Allah. Itu maksudnya alam Apa-apalah selagi dia tu bukan Allah, itu namanya alam. Macam contoh galaksi kan, galaksi apa-apa galaksi, alam semesta ni, bulan, matahari semua tu dinamakan sebagai alam sebab dia bukan Allah. Allah sahaja yang bukan alam. Selain daripada Allah dinamakan alam. Itulah dikatakan sebagai alam Jadi Nabi Muhammad ni rahmat, membawa rahmat kepada seluruh alam. Termasuklah matahari, bumi, bintang, planet, rahmat Hanya Allah sahaja yang bukan alam Sebab Allah tu pencipta alam Yang keempat, praktikal. Bahasa Arabnya waqi'iyah ataupun realistik. Real. Maksudnya Islam ni agama yang real, bukan agama yang fantasi. Fantasi maksudnya sesuatu yang bukan, yang tak boleh dicapai. Silap Agama Islam ni agama yang real, agama yang boleh dipraktikkan. Jadi waqi'iyah ni bahasa Arab maksudnya ialah ajaran Islam ni bersifat praktikal dan realistik, iaitu sesuai dengan realiti kehidupan manusia Jadi kalau tak sesuai, macam mana agama Islam tu nak menunjukkan panduan untuk orang Islam ni menjalani kehidupan kan? Jadi Islam tu agama yang praktikal agama yang praktikal. Sebab itulah kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad di kalangan manusia untuk menjadi panduan mengajak manusia ke jalan yang betul, iaitu ikut ajaran agama Islam. Kenapa tak hantar malaikat je? Sebabnya kalau hantar malaikat tak real lah. Sebab malaikat tu bukan manusia. Jadi nanti orang petikai, malaikat memanglah malaikat mana ada buat juhud, mana ada buat jahat, mana ada buat dosa kan, sentiasa taat. Dia tak sesuai lah dengan sifat manusia Manusia tu ada hawa nafsu, ada keinginan, nak macam-macam, tak sama macam malaikat. Jadi tak praktikal atau tak realistik sekiranya Allah hantar atau utuskan Nabi ataupun Rasul tu daripada kalangan malaikat. Sebab tu Allah utuskan manusia juga menjadi Nabi, kerana Nabi itu adalah manusia dan manusia sifatnya sama. Kalau Nabi, Rasul tu boleh menjadi yang sedemikian, baik, taat, cakap yang bagus dan segala-galanya itu, jadi manusia layak dan boleh tiru lah. Itu namanya real, praktikal. Jadi dalam menetapkan suatu kehidupan ataupun hukum dan peraturan, Islam ni sentiasa mengambil kira realiti semasa, setempat dan adat yang diamalkan. Jadi Islam ni agama yang praktikal. Kalau satu isu baru berlaku, Islam ada penyelesaiannya. Sebab itulah assignment tugasan kita tu dinyatakan Islam ni sebagai satu solusi semua masalah umat. Jadi kat situlah adanya unsur realiti. Umpamanya jika satu masyarakat telah mengamalkan suatu adat atau budaya tertentu untuk menjalankan aktiviti ekonomi kan sama mereka, adat itu pula tidak mendatangkan keburukan, tak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam, maka dia diiktiraf. Banyaklah benda-benda contoh adat. Adat ni biasanya berkait dengan kaum lah atau bangsa. Satu bangsa, satu kaum tu mesti ada adat tertentu. Iaitulah aktiviti turun-temurun. Itulah adat lah. Sekiranya adat tu tak bertentangan dengan prinsip Islam, dia diterima. Tapi kalau adat tidak bersesuaian, tidak diterima. Contohnya kalau adat macam Melayu ni, banyak sangat adat Contohnya adat apa yang diterima? Banyak adat yang diterima. Contoh adat yang tak diterima, contohnya kalau zaman dulu orang kata mandi safar. Masuk bulan safar je mandi. Time bulan terang tu mandi. Apa tujuan dia tu? Jadi kalau sebab, tapi tu tak diiktiraf lah. Sebab tak jelas ada unsur-unsur takhayyul. Unsur tahyul lah. Orang Arab kata takhayyul, orang Melayu kata tahyul. Jadi kalau satu perkara itu, aktiviti itu tidak menepati prinsip-prinsip Islam, maka ia ditolak. Tapi kalau bersesuaian, Islam iktiraf dan boleh diteruskan. Itu maksudnya praktikal, sesuai dengan masa, setempat dan adat yang diamalkan. Islam juga tidak membebankan manusia
dengan hukuman yang tidak realistik. Seperti Islam kata, okey, contoh, kalau nak menjadi agama nak menjadi Muslim atau menganut agama Islam, kena sentiasa beribadat sepanjang masa. Bangun tidur sampai tidur balik kena beribadat, sembahyang sahaja. Itu tidak real Itu tidak real. Jadi Islam tidak membebankan. Jadi ada ketikanya manusia ni kena beribadat, ada ketikanya manusia ni kena juga memenuhkan keinginan manusia itu sendiri, memenuhi keperluan kehidupan. Itulah dia agama Islam. Jadi Islam merupakan agama yang sangat mementingkan keadilan dalam maksud yang realistik. Islam juga agama yang adil, tapi keadilan tu dikira berdasarkan maksud-maksud yang real lah, yang realistik. Contohnya manusia ni ada perbezaan macam-macam kan, ada perbezaan umur, ada perbezaan pekerjaan, ada perbezaan jantina, ada perbezaan kekuatan dan kelemahan, ada perbezaan taraf pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Jadi keadilan tu bergantung kepada perbezaan-perbezaan ini. Jadi agama Islam ni walaupun agama Islam ni agama yang praktikal ni, jadi agama Islam ni meraihkan perbezaan yang ada. Contohnya kalau macam zakat ni tidak dihukumkan wajib pada orang yang tidak berkemampuan. Hanya wajib pada orang yang kaya, yang ada kelebihan kewangan. Orang yang tidak mempunyai keupayaan kewangan, mereka itu pula yang layak menerima zakat. Jadi Islam bukan mensyaratkan semua beragama Islam kena keluarkan zakat. Itu tidak adil. Jadi keadilan Islam itu ialah keadilan yang realistik. Yang realistik, yang waqi'iyah, yang praktikal, yang sesuai. Macam pelajar pun belum ada kemampuan kewangan, belum bekerja, tidak layak atau tidaklah perlu, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, sebab tidak ada sumber pendapatan sendiri. Jadi dengan itu dalam menegakkan keadilan ekonomi, umpamanya Islam tidak menuntut agar harta kekayaan dibahagikan sama rata antara manusia. Ini kerana realitinya manusia tak sama. Keupayaan manusia itu tidak sama dari segi mentalnya, kerajinannya, tanggungjawabnya dan lain-lain. Itulah yang dikatakan agama Islam ni agama yang waqi'iyah, praktikal atau realistik. Seterusnya wasatiyah, bahasa Arab ni artinya kesederhanaan. Jadi agama Islam ni agama yang mempeloporkan atau yang menguar-uarkan atau yang mempromosikan konsep kesederhanaan dalam semua perkara. Kesederhanaan ni lawannya ialah ekstrim lah, kelampauan. Kesederhanaan lawannya kelampauan atau melampaui batas. Jadi wasatiyah ni ialah elemen yang sangat penting dalam agama Islam. Islam menolak semua unsur ekstremis, kelampauan dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang ada unsur melampaui batas, itu bukan ajaran daripada agama Islam. Contohnya ni, sikap melampau bukan saja ditegah dalam aspek kehidupan dunia. Contohnya makan, kumpul harta dan sebagainya, tapi dalam aspek akhirat, ibadat, zikir dan semuanya pun tidak dibenarkan. Jadi unsur ekstremis ni tidak dibenarkan dalam agama kita. Contohnya kalau macam sebagai pelajar terlalu asyik sangat, orang kata melampau dalam belajar sampai sembahyang pun dah nak ujung-ujung waktu baru nak sembahyang kan, ataupun dah terlupa dah nak puasa sebab kata ekstrim sangat belajar tadi kan, atau buat assignment. Jadi pun tidak dibenarkan. Walaupun tugasan harian kita banyak, contohnya assignment banyak kan, sampai 20 tugasan. Dah azan ni, dah nak masuk waktu dah. Jadi terlalu ekstrim sangat, itu namanya ekstrim lah, melampaui dalam membuat satu perkara. Jadi Islam tidak benarkanlah. Ada masanya kita sampai masanya untuk kita laksanakan kewajipan, kita kena buat, betul sambung balik. Begitu juga macam makan pun Islam tidak membenarkan melampaui batas. Makan dah kenyang, berhentilah. Ini makan nampak lagi sedap, makan lagi. Ataupun harta dah berjuta dalam akaun kan, 1 juta, nak kumpul lagi. Tapi itulah namanya manusia. Manusia ni tidak terhad dia punya keinginan. Jadi
Kesederhanaan adalah ciri-ciri Islam. Jadi ciri-ciri ini perlu adalah pada orang Islam. Bagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, wahai bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, khuzu, ambillah zinatakum, perhiasan kamu, inda kulli masjid, ke masjid, wa kulu, dan kamu semua makanlah, washrabu, kamu semua minumlah, wala tusrifu, dan jangan kamu semua membazir atau melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas, ada had lah. Jadi ada ketetapan, ada had batasan dalam Islam. Dan melampaui, ada tak boleh lah. Contoh yang paling sesuai kita nampak macam sekarang ni, zaman musim-musim COVID pandemik ni, di jalan ada sesebuah negeri menjalankan penguasaan PKP kan, PKPB. Ada yang tidak boleh rentas negeri. Jadi rentas tu maksudnya batas lah. Siapa yang melepasi rentasan tu, had tu, maka dia akan kenalah hukuman ke kena apa kena sesuatu yang tidak baik lah untuk diri sendiri. Begitu juga macam agama Islam. Agama Islam dah tetapkan had, batasan. Kita melepasi had tu, melepasi batasan tu, maka kita diambang apa? Diambang musibah, diambang sesuatu yang tidak bagus untuk diri kita lah. Jadi pastikan kita pun mengambil iktibar dengan sikap keistimewaan Islam itu yang mengamalkan kesederhanaan. Kita pun menjadi orang yang sederhana, yang sederhana. Namun tidak pula bermakna umat Islam mesti bersederhana dalam melaksanakan akidah. Dalam bab akidah, iaitulah kepercayaan kita kepada agama Islam, kepercayaan kita kepada Allah, rukun-rukun iman tu, semua tu, kita tidak boleh sederhana. Kita kata cukuplah kita sederhana je lah, percaya Allah tu wujud, tak boleh. Kalau sederhana ni maksudnya 50-50 kan, separuh bersederhana. Tapi kalau kita beriman dengan rukun-rukun iman, kita punya peratusan kepercayaan atau keyakinan tu cuma 50 je, tak 100%, bahaya, sangat bahaya. Kerana iman tidak memerlukan kesederhanaan. Iman memerlukan 100%, 100%, kena secara penuh, bukan sederhana, kerana penuh. Ini sudah dilakukan dengan penuh yakin. Kalau ada unsur keraguan, maka iman kita ada masalah, iman kita bermasalah. Sebab Allah menyukai orang yang iman yang tinggi. Apabila iman tinggi, takwanya pun tinggi. Apabila takwanya tinggi, maka Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang yang imannya tinggi dengan balasan syurga, syurga Firdaus. Hanya orang yang iman tinggi je akan dapat menjalankan kehidupan ini menurut apa yang Islam perintahkan atau Islam telah tetapkan. Jadi itulah dia 5 ciri atau keistimewaan yang ada pada agama kita berbanding agama-agama yang lain. Yang pertama iaitu agama Islam itu bersifat rabbani, kemudian syumul, kemudian praktikal ataupun realistik, kemudian apa lagi? Wasatiyah, praktikal tadi, universal, alamiah. Okey, setakat ni jelas tak? Saya punya perkongsian berkaitan keistimewaan agama kita, agama Islam. Jelas. Okey, ada yang tak jelas tak? Ada atau nak tanya ke? Perbezaan agama kita ni, inilah perbezaan yang ada, yang sangat berbeza dengan agama-agama lain lah. Agama-agama lain. Kalau kita tengok contohnya macam agama budaya, agama Buddha ataupun Hindu kan, macam dalam perayaan Thaipusam kat Malaysia contohnya.
kan dia ada macam ada aktiviti kawadi kan. Kawadi yang dia puasa berapa hari, lepas tu pada hari kejadian tu dia cocok sana cocok sini kan, sambil tembus sana tembus sini. Itu kalau ikut akal yang logik tu kira melampaui batas lah. Menyakitkan diri sendiri menyakitkan diri sendiri. Jadi kalau agama yang betul, agama itu tidak akan menyuruh umatnya untuk menyakiti diri sendiri. Kalau dia menyakiti diri sendiri, akal pun tak boleh terima dah. Ini mesti ada something yang tak kena pada agama tersebut. Itu contoh-contoh lah. Macam agama Islam tu kita ada konsep dalam fiqh tu la darara wa la dirara. Tidak boleh menyakitkan diri sendiri dan tidak boleh menyakitkan orang lain. Tidak boleh beri mudarat pada diri sendiri, tidak boleh beri mudarat pada orang lain. Memang kalau kita fikirkan betul lah. Mana ada manusia nak sakitkan diri sendiri, nak sakitkan orang lain kan. Jadi agama Islam ni memang agama yang sesuai lah dengan fitrah manusia. Kalau fitrah manusia macam itu, itulah yang Islam ajarkan. Sesuai dengan fitrah. Sebab tu agama kita beza dengan agama yang lain. Okey, jelas tak? Ada apa-apa